Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Arsya Al-Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sebelum kita sambung pada hari ini, kita ambil sedikit daripada masalah yang kemarin yang kita kesamarai. Pada katanya, ada pun jika putus darah nifas di dalam 60 hari. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ada pun jika putus darah nifas di dalam 60 hari, kemudian maka keluar darah kadar sehari semalam. Di dalam tempoh 60 hari berhenti darah, tiba-tiba datang sehari semalam atau lebih dahulu daripada sempurna 60 hari, maka darah yang keluar itu dikirakan darah nifas jua, yakni juga bukan darah haid, melainkan yakni dikirakan darah haid, tidak dikirakan nifas. Kalau datang darah dalam 60 hari tak dikirakan nifas, melainkan yakni dikirakan haid. Jika keluar ia darah kemudian daripada 15 hari, maka itu darah haid. Jadi kalau darah kita nifas datang 20 hari, 30 hari, kemudian berhenti selama 15 hari, maka hari yang ke-16 itu dikirakan darah haid, walaupun dalam tempoh 60 hari. Walaupun dalam tempoh 60 hari dikirakan darah haid kerana ada sekurang-kurang suci. Jadi masalah sekurang-kurang suci, sama ada haid dengan haid yang kemarin kita sebut kena ada sekurang-kurang suci. Dan begitu jugalah masalah dalam tempoh 60 hari, bila ada sekurang-kurang suci maka dikirakan darah haid. Maka kalau ada orang tanya kita, darah haid ke darah nifas ke tetap kali solat, maka di sana kita jawablah kata, bila darah haid maka sebanyak-banyak dia 15 hari. Maka kalau darah nifas, maka paling lama dia 60 hari. Jadi katakanlah darah yang berhenti itu pada hari yang ke-50. Pada hari yang ke-50 daripada awal lahir ke anak hingga hari ke-50 berhenti darah, datang darah, hari ke-50 berhenti selama 15 hari. 15 hari lebih dah, 40, baik 40. Hari pertama hingga hari 40 datang darah nifas, kemudian berhenti darah selama 15 hari. Hari yang ke-55, 56 datang darah, maka darah yang datang itu dikirakan darah haid. Baik, kalau darah haid maka dia akan boleh pergi selama 15 hari ke hadapan pula.
Kalau dia hanya darah nifas, dia hanya boleh pergi selama 60 hari dalam tempoh tersebut saja. Jadi perlu kita tahu jugalah darah itu sama ada darah itu darah haid ataupun darah nifas. Sama juga dengan masalah kalau kita beranak tak datang darah langsung selama 15 hari, maka darah yang keluar setelah daripadanya dikirakan darah haid, tidak dikirakan darah nifas. Baik, sesat situ. Dan tiada hingga had bagi sebanyak-banyak suci, kerana terkadang tiada haid perempuan di dalam seumur hidupnya hanya sekali jua, dan terkadang tiada haid ia sekali-kali di dalam seumur hidupnya. Ini kita dah sebut dah kemarin. Dan yang ghalib, yakni yang kebiasaan masa suci, iaitu yang tinggal daripada sebulan, kemudian daripada ghalib kebiasaan bagi haid. Dan telah terdahulu perkataan bahawasanya 4 likur dan telah terdahulu perkataan bahawasanya ghalib, yakni kebiasaan bagi haid itu 6 hari atau 7 hari. Maka yang ghalib, yang kebiasaan bagi sucinya ialah 4 likur, iaitu 24, ataupun 3 likur, iaitu 23. Inilah jika ada bulan itu genap 30 hari. Dan jika ada ia bulan kurang sehari semalam, maka ghalib kebiasaan suci itu 3 likur atau 2 likur. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala syahdan, tambahan kata, jika seumpamanya berlaku adat seorang perempuan atau lebih dengan menyalahi yang sekurang-kurang haid. Maksudnya sekurang-kurang haid yang kita pelajari sehari semalam. Katakanlah ada perempuan ni yang mana sekurang-kurang haid dia tidak sehari semalam, sama ada 2 hari ke 3 hari ke, atau kurang daripada sehari. Atau sebanyak-banyaknya haid, maksudnya sebanyak-banyak haid yang kita pelajari ialah 15 hari. Tiba-tiba perempuan ni kebiasaan dia sebanyak-banyak dia lebih daripada 15 hari, ataupun kurang daripada 15 hari. Yang telah tersebut itu kita dah sebut dah dulu, sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari. Katakanlah ada menyalahi pada yang tersebut, tiadalah diikut akan dia, akan adat perempuan tersebut. Katakanlah satu kampung, semua perempuan-perempuan satu kampung tu sekurang-kurang haid dia datang 2 hari, maka tidak dipakaikan adat orang kampung tersebut. Maka tetap sekurang-kurang haid hukumnya sehari semalam sahaja. Tiadalah diikut akan dia, akan adat perempuan itu. Kerana apa tak boleh diikut? Kerana menyalahi ia adat perempuan itu akan periksa, yakni kajian istiqra', kajian daripada imam kita Asy-Syafi'i dan sekalian ulama, menyalahi daripada ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Dan periksa mereka itu Imam Syafi'i dan sekalian ulama itu terlebih sempurna, terlebih sempurna daripada ditanggungkan adat perempuan tersebut. Maka kita kena ikut kajian periksa Imam Syafi'i daripada mengikut adat perempuan tersebut. Dan menanggungkan darah perempuan tersebut yang menyalahi bagi kajian periksa Imam Syafi'i itu, dan menanggung darahnya itu atas darah yang rosak. Katakanlah darah itu kurang daripada sehari semalam, atau lebih daripada 15 hari 15 malam, maka yang sepatutnya kita tanggungkan darah perempuan itu darah rosak, terutama, yakni terlebih utama daripada menyalahi adat yang berkekalan, yang sabit, yakni yang tetap, dengan periksa mereka itu, iaitu periksa Imam Asy-Syafi'i dan sekalian ulama. Maka kita tak akan guna adat bagi perempuan tersebut kerana menyalahikan bagi istiqra' kajian periksa Imam Asy-Syafi'i dan sekalian ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, perkara yang diharamkan ke atas orang haid dan nifas. Ini bolehlah kita kembali pada soalan yang ditanya kemarin pun, kita boleh rujuk pada permasalahan ini. Boleh ke tak nak pergi Al-Quran, itu bukan termasuk pada masalah haid. Masalah kalau kemarin tanya masalah istihadah, itu bukan termasuk masalah haid. Ni masalah haid dan nifas. Perkara yang diharamkan ke atas orang haid dan nifas. Perempuan haid dipanggil haid. Haid itu ialah darah. Haid ialah perempuan yang datang darah haid. Nifas ialah nama bagi darah.
Nufasa ialah gelaran bagi perempuan yang datang darah nifas. Dipanggil dengan nufasa. Bermula haram sebab haid dan nifas barang yang haram sebab janabah. Maksudnya tiap-tiap benda yang diharamkan di atas orang yang janabah. Apa dia janabah? Itu hadas besar. Maka tiap-tiap benda yang diharamkan di atas orang yang janabah, maka diharamkan juga bagi orang haid dan orang nifas. Daripada ni bayan. Bayan pada kata benda yang diharamkan di atas orang janabah. Gapo dia benda yang diharamkan ke atas orang janabah? Daripada sembahyang, haram bagi orang yang berjanabah berjunub. Kita panggil berjunub. Sembahyang. Maka haram juga bagi orang haid dan orang nifas solat. Dan tawaf, haram dia tawaf. Dan sujud tilawah, kerana sujud tilawah tu termasuk daripada ibadat. Maka kerana itulah sujud tilawah dan sujud syukur memerlukan kepada rukun dan syarat. Gapo diakah rukun dan syarat bagi sujud tilawah dan sujud syukur? Maka syarat bagi sujud tilawah dan sujud syukur sama seperti syarat bagi solat. Syarat bagi solat kena ada wuduk, kena suci daripada hadas besar, hadas kecil, ada wuduk, tutup aurat, hadap kiblat dan sebagainya. Maka begitu jugalah syarat bagi orang yang sujud tilawah dan sujud syukur. Jangan kita mengikut semata-mata, jangan ikut orang. Tak. Orang sujud tilawah begini, kita pun sujud tilawah gitu juga. Jangan. Kita sujud tilawah dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syarak. Berapa rukun bagi sujud tilawah dan bagi sujud syukur? Rukun bagi sujud tilawah, yang pertamanya ialah takbir, yang keduanya niat, yang ketiganya sujud, yang keempatnya memberi salam. Rukun dia sama dengan rukun bagi sujud syukur. Jadi sujud tilawah yang biasa kita buat dalam solat tu, itu tak mengapalah. Ini sujud tilawah yang dilakukan di luar solat. Jadi sujud tilawah kita buat luar solat, sama ada orang yang membaca Quran ataupun orang yang mendengar orang yang membaca Quran, sunat sujud tilawah bila sampai tempatnya. Diharamkan atasnya sembahyang, tawaf, sujud tilawah dan sujud syukur dan khutbah Jumaat. Jadi kalau kata Tok Khatib baca khutbah Jumaat dalam keadaan berjunub, tak sahlah khutbah Jumaat. Sama dengan seperti solat, tidak sah. Dan menyentuh mushaf haram bagi orang berjunub menyentuh Al-Quran. Bukan kitab tafsir. Kitab tafsir tu hukumnya lain pula. Ini mushaf, semata-mata ayat Al-Quran. Menyentuh kitab-kitab agama, tu tak mengapa. Dan berhenti di dalam masjid, boleh tak boleh untuk berhenti dalam masjid. Berhenti dalam masjid diharamkan atas orang yang berjunub. Begitu juga atas orang haid, tak boleh berhenti atas masjid. Kalau atas balasah dewan, tu lain. Dia tidak dikirakan sebagai masjid. Masjid dia ada hukum yang tertentu. Beza mana masjid, surat, RNR dan sebagainya. Masjid bila diniat masjid, orang yang membina masjid, yang memberi duit untuk dibinakan masjid, dia niat masjid, maka dikirakan masjid. Walaupun tempat tu tempat yang kecil sekalipun dikirakan masjid. Dan hatta setengah pendapat ulama, kalau kita buat di rumah kita sekalipun hasil masjid. Maksudnya kita buat satu ruangan, ketika mana dibinakan rumah, kita niatkan kepada ruangan tersebut untuk dibinakan masjid, maka dikirakan masjid. Sah untuk diiktikaf di dalamnya dan selama-lamanya dijadikan masjid. Tak boleh dah nak turun kepada martabat yang rendah. Berbeza martabat yang rendah nak naik pada martabat yang tinggi boleh. Surah, balasah biasa-biasa nak dinaik tarah kepada masjid, dibolehkan. Dan membaca Quran haram dia membaca Quran dengan niat, dengan qasad, yakni dengan niat Quran. Kalau membaca Quran tidak niat Al-Quran, itu tak mengapa. Seperti zikir-zikir yang sentiasa kita amalkan, zikir naik kenderaan daripada ayat-ayat Al-Quran tetapi diniatkan zikir, itu tak mengapa.
Adapun Al-Quran, diniatkan Al-Quran, itu tak dibenarkan. Lepas tu kalau kita baca Al-Quran 1 juzuk, 2 juzuk, kita niat zikir, boleh ke? Perbuatan kita tu satu perbuatan membaca Al-Quran dah. Zikir ni zikir yang biasa kita amalkan sebelum tidur dan sebagainya. Dan membaca Quran dengan qasad niat Quran. Dan haram pula lebih daripada yang tersebut itu 5 perkara. Jadi atas orang haid, tiap-tiap benda yang diharamkan atas orang yang berjunub haram atas orang haid. Solat, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, kerana dia rupa daripada ibadat solat juga. Dan khutbah Jumaat, menyentuh mushaf, berhenti dalam masjid, membaca Quran. 8 benda yang diharamkan atas orang yang berjunub. Dan tambahan daripada benda yang diharamkan atas orang berjunub, iaitu benda yang diharamkan atas orang haid pula lebih daripada yang tersebut 5 perkara. Jadi benda yang diharamkan atas orang haid 13 perkara. Sebab benda yang diharamkan atas orang yang berjunub 8. Dia sebab apa orang berjunub dan orang haid ni lebih banyak benda yang diharamkan atas orang haid? Kerana orang haid ni terlebih besar hadas dia dibanding dengan hadas besar. Jadi hadas tadi dia ada 3. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar junub, yang ketiga hadas yang terlebih besar daripada hadas besar, iaitu haid. Kerana itulah orang haid ni, dia nak mandi tak boleh, mandi junub. Berbeza dengan orang junub, dia boleh mengangkatkan dengan mandi. Baik, gapo dia 5 perkara tu? Yang pertamanya, lalu di dalam masjid jika takut ia orang yang haid tu, haid, akan menitis darahnya. Jadi kalau lalu tak bimbang kepada menitis darah, itu tidak haram, tetapi makruh. Lagi akan sebut. Jadi kalau kata lalu tadi duduk dalam masjid, orang berjunub pun haram, orang haid pun haram. Ni lalu pun tak boleh orang haid. Lalu di dalam masjid jika qaidnya, haram lalu tu jika qaidnya takut ia orang haid akan titik darahnya, yakni ke dalam masjid. Kenapa? Ilatnya kerana memeliharakan masjid daripada kena najis. Wajib kita memeliharakan masjid daripada terkena najis. Dan jika tiada takut ia orang haid akan titik darah, maksudnya dia dah pakai tuala, dia yakin kata tak menitik dah, maka tiadalah haram ia. Lalu tu tak haram, duduk tetap haram kerana dia masih lagi berhadas. Duduk haram, lalu tu dibenarkan. Bagaimana dobit bagi lalu? Masuk pada pintu lain, keluar pada pintu lain, itu dikatakan lalu. Masuk pintu sama, keluar pintu sama, tu dikirakan ada menetap, tak boleh. Maka tiadalah haram ia. Kalau yakin tak menitik darah, tak haram, hanya makruh. Walaupun kata haram, makruh. Apa maksud makruh? Dibenci oleh syarak. Ma yusabu ala tarkih, barang yang diberi pahala atas meninggal. Wala yu'aqabu ala fi'lih, dan tidak dijanji seksa atas yang mengerja. Itu namakan makruh. Seeloknya benda-benda makruh kita tinggalkanlah. Benda-benda yang berbau pada mulut, ialah kita suka makan benda-benda bau ni. Tetapi orang-orang yang betul-betul dengan Allah Ta'ala, dia cuba elokkan. Kerana mulut kita ni tempat sentiasa malaikat berada dengan kita. Kerana bila kita berbau, malaikat tak sama dengan kita. Malaikat tak bersama dengan kita. Malaikat rahmat lah, Raqib Atid, itu sentiasa bersama dengan kita, kecuali bila kita masuk pada tandas, tidak dimasuk oleh malaikat. Maka tiadalah haram ia, hanya makruh juga. Dan seperti yang haid, orang yang datang darah haid, tiap-tiap orang yang ada pada badannya atau pada naklinya kasut yang ditanggungnya najasah yang basah, maka haram atasnya, atas orang itu lalu di dalam masjid, tak boleh. Kalau katakanlah ada pada pakaian kita ni pakaian yang basah yang kena najis, pakaian najis yang basah, selipar yang basah, najis yang jenis basah, yang bimbang pada titik kepada masjid, maka pada waktu tu sama juga dengan hukum bagi orang perempuan haid lalu ke dalam masjid, haram. Kecuali jikalau diyakini kata tak menitik
najis tersebut sebab kita balut dengan kain umpamanya ataupun dengan plastik, maka dibenarkan kita lalu dengan selipar yang kotor tadi di dalam masjid, tidak haram. Yang basah maka haram atasnya lalu di dalam masjid jika takut ia akan titik najasah. Haram itu kalau bimbang takut titik najasah pada masjid. Tetapi jika tiada takut ia seorang yang menanggung nakli, yang menanggung pakaian yang ada najis, tetapi jika tiada takut ia akan titik darah, maka tiada haram ia seorang lalu tadi. Dan tiada makruh. Haram pun tidak, makruh pun tidak. Inilah perbezaan antara orang yang menanggung nakli dan antara perempuan haid. Mana beza dia? Beza pada makruh dan tidak. Kalau bimbang kepada menitik darah, menitik najis, haram lalu. Tetapi jika tidak bimbang disebabkan adanya dibalut oleh sesuatu benda, maka bagi orang haid makruh, bagi orang yang menanggung najis hukumnya tidak makruh, harus lalu. Kenapa begitu? Maka ulama sebut kerana najis itu ada bagi orang yang haid. Kerana tu makruh orang haid lalu. Orang yang data darah haid tu lalu walaupun telah pakai tuala yang tidak menitik dah darah, tetap makruh kerana najis itu berada pada tubuh badannya. Berbeza bagi orang yang mana pada selipar dia ada najis, tetapi dia pakai ke plastik supaya tak menitik najis, maka pada waktu tidak makruh kerana najis itu bukan ada pada badannya. Oleh musannif rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua daripada benda yang haram bagi orang haid, mandi. Busuk lah paning tak mandi. Mandi di sini maksudnya mandi janabah. Mandi dengan niat untuk mengangkat hadas besar. Adapun mandi biasa itu tidak mengapa. Ni lama bah ni bang busuk. Lelaki tanya buat apa bang busuk ni, tahu ngaji haid itu. Ni. Dan yang kedua, mandi atau tayamum kerana mengangkatkan hadas atau kerana ibadat. Tujuan semata-mata angkat hadas pun haram. Ataupun mandi tujuan untuk nak mengerjakan ibadat, haram. Kerana apa? Kerana darah itu masih ada pada dia. Kerana tu kita dah sebut dah sebelum ni, pastikan betul darah tu telah tiada di luar dan di dalam. Kalau darah tu masih ada di dalam dengan makna fatrah, maka haram dia mandi, haram dia solat, haram dia datang masjid. Atau kerana ibadat, maka iaitu haram sebab haid dan nifas. Melainkan segala mandi sunat pada haji, maka itu sunat. Jadi kalau orang Tina yang datang darah haid, dia pergi buat ibadat haji, dia tak boleh tawaf lah, sebab berada dalam masjid, tak boleh berada dalam masjid. Jadi ada tempat-tempat yang disunatkan untuk mandi sunat ihram, dah banyak sekali lah. Kalau kita rujuk pada kitab haji, maka adakah dibenarkan baginya untuk mandi sunat pada haji? Dibenarkan, bahkan sunat hukumnya. Dan yang ketiga, puasa iaitu haram sebab haid dan nifas. Lagi tiada sah, haram lagi sah. Oleh kerana tu, kalau ada orang perempuan datang darah haid, tiba-tiba di dalam masa hampir kepada maghrib sekalipun, wajib atasnya berbuka. Tidak boleh dia menahan diri daripada makan dan minum dengan niat puasa, haram. Walaupun hanya beberapa minit lagi untuk masuk waktu maghrib. Puasa iaitu haram, apatah lagi kalau dia mula daripada awal pagi lagi datang darah haid, dia niat puasa. Itu haram. Adapun kalau puasa kerana doktor suruh nak buat pembedahan dan sebagainya, itu tak mengapa, itu bukan puasa ibadat. Itu hanya puasa semata-mata menahan diri daripada makan dan minum, mengikut kajian kedoktoran. Adapun buat benda-benda lain tidak mengapa. Jadi dia tak makan minum tu niat puasa ke? Tak niat puasa. Kalau niat puasa ibadat, maka haram. Iaitu haram sebab haid dan nifas, lagi tiada sah. Haram serta tidak sah. Dia ada benda haram tetapi sah. Ini haram serta tidak sah. Kerana itu didatangkan dengan kata lagi tiada sah. Dengan ijma' ulama,
Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Tidakkah apabila perempuan tiada sembahyang ia dan tiada puasa ia, yakni hari keduanya, ni orang yang datang darah haid dan orang yang puasa. Haram keduanya sembahyang dan puasa. Haram atasnya sembahyang dan puasa, atas orang haid. Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu jelas sekali bahawasanya orang perempuan datang darah haid tak boleh baginya untuk puasa. Jangan dia buat juruh. Ni ada jenis juruh tak tepat. Ni ada seorang tu dia kata, orang tina kahwin juruh. Mari haid pun puasa lagi. Seorang ni pun dia nak akad orang tina dia ni, dia kata orang tina kahwin juruh lagi. Dia bukan puasa saja. Tak. Dia semaya nak pula walaupun mari haid. Ni tok lelaki hok mari celah mana ni? Ni. Pastikan tidak kita lah. Tetapi wajib atasnya mengqada puasa fardu wajib. Sembahyang tak perlu qada, bahkan tidak digalakkan qada. Setengah kata haram qada solat bagi orang yang datang darah haid. Berbeza dengan puasa. Wajib tinggal, wajib qada. Tetapi wajib atasnya atas haid mengqada puasa fardu bersalah sembahyang. Sembahyang tak wajib qada. Maka tafriqnya tiada wajib atasnya atas orang yang haid mengqada dia sembahyang. Ilahnya apa tak wajib qada? Kerana hadis Muslim, riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Adalah kami, yakni muslimat ni, adalah kami disuruhkan dengan mengqadakan puasa dan tiada disuruhkan dengan mengqadakan sembahyang. Agama tak suruh qada sembahyang, tak payah berjuruhlah. Jadi orang tina ni dia tak semaya boleh pahala, dia tak qada boleh pahala pula. Sedapnya. Ni. Tapi hak jenis lagu mana tu? Hak jenis memang nak semaya. Ada pun orang tina tu memang malas nak semaya. Kebetulan hari ni banyak hari datang hit suka tak boleh semaya. Hak tu tak dapat pahala meninggalkan semaya. Tak berdosa serta tak dapat pahala. Ni kok dapat pahala ni dia meninggalkan syarat suruh. Dia nak syarat suruh, tak boleh buat dia. Ni dia nak puasa tapi syarat suruh tinggal. Maka baginya pahala. Tu dia. Dia masing-masing orang lelaki ada bahagia dia, orang perempuan ada bahagia dia. Tak perlulah kita hak jantan nak jadi orang tina. Tak perlu orang tina nak jadi orang jantan. Ni masing-masing ada hikmah dah Tuhan jadikan. Naluri saya perempuan ustaz. Nak. Tu orang panggil bukan perkataan kita tetapi perbuatan bisikan setan yang cuba merosok ke anak-anak adik. Tu bukan perkataan kita, bukan naluri saya lelaki ni. Tak tahu lagu mana tiba-tiba saya ni jadi orang jatuh. Tidak begitu ni. Jangan kita tertipu dengan setan. Dan lagi kerana bahawasanya, kita habiskan sikit satu lagi. Dan lagi kerana bahawasanya sembahyang adalah ia sembahyang banyak masyakkah, kesukaran. Nak sembahyang orang perempuan lebih lagi. Tak tambah-tambah lagi orang betina tak tutup aurat. Susah lagi nak sembahyang, kena cari kain kano nak tutup aurat. Orang betina hok pakaian dia menutup aurat dah, tu mudahlah, di mana saja dia boleh solat. Cuma nak kata solat ni masyakkah, kena pergi ambil air sembahyang, kena hadap kiblat, tepat kena suci, menutup aurat dan sebagainya. Mengqadakan dia sembahyang bersalah puasa tak ada susah. Bahkan puasa lah lebih orang panggil menyenangkan bagi dia untuk dia buat kerja. Dia tak perlu dah nak gilas keluar makan habis duit dan sebagainya sebab dia puasa. Baik, itu di antara alasan dia. Yang pertama alasan daripada hadis, yang kedua alasan syarat ni tak suka nak menyusahkan kita. Dan apabila tiada wajib atasnya atas perempuan mengqadakan sembahyang, maka adakah sunat baginya bagi perempuan mengqadakan dia sembahyang?
Dok, kalau kata orang tina tak boleh nak qada semaya apa ni? Tak perlu qada semaya. Boleh ke tak nak qada? Ni mari perempuan muslimat hak berjeru. Dia tanya, boleh ke tak? Saya nak qada jugalah. Atau makruh ia atau haram, makruh ke haram? Maka jawabnya bersalah-salahan ulama pada demikian itu atas dua kaul. Ada dua pendapat ulama. Perempuan yang mana dia tu dah ada rahid tak perlu qada semaya tapi nak qada juga. Boleh atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Kata jemaah daripada ulama yang mutaqaddimin, ulama yang dahulu-dahulu. Ni sebelum daripada ulama sebelum daripada Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Ada pun hak selepas dipanggil ulama mutaakhirin. Kata jemaah daripada ulama yang mutaqaddimin seperti Ibnu Sabah dan Ruyani dan Ibnu Ajil, makruh bagi dia, bagi perempuan itu mengqadakan dia solat tak molek. Tidak haram tapi tak molek. Dan mengiktimad, yakni berpegang akan pendapat ini oleh Syekhul Islam. Bila itlaq kata Syekhul Islam di dalam kitab fiqh kena pada Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekh Ramli, kata makruh. Dan kata Imam Baidawi, haram atas perempuan itu mengqadakan dia solat. Haram. Orang tina haram qada solat. Solat hok tinggal masa haid, bukan solat hok tinggal masa jahat perangai gitu dak. Hok tu wajib qada. Ni yang salah faham pula. Dan kata Baidawi, haram atasnya mengqada dia solat haram. Maksudnya dapat dua pahala. Pertama tinggal ke semaya, yang kedua tidak qada ke semaya, dua pahala. Masya-Allah. Mana ada orang wi kita gaji tak buat kerja ni. Ni. Baik, musim PKP ramai hok muflih. Tak kerja. Mana ada wi gaji tak kerja. Orang wi gaji kalau kerja tu hebui. Sebab ianya rupa ibadat kita, taat pada Allah Taala. Tapi kembali seperti mana hak kita sebut tadi lah. Kita nak solat tapi tak solat kerana syarak teguh. Dan kata Imam Baidawi, haram atas perempuan haid mengqadakan dia solat dan menetap akan ini hukum oleh Ibnu Salah dan Imam Nawawi, dan menjazam menetapkan dengan ini hukum oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, dan merajihkan, yakni mengkuatkan akan ini hukum oleh Syekh Ibnu Hajar. Bila itlaq sebut Ibnu Hajar di dalam kitab fiqh, maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau dalam kitab hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi biasanya akan disebut dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dan apabila adalah hukum mengqada dia solat itu makruh atau haram, baik tak apalah. Kalau kata makruh ke haram tu, adakah sah sembahyang tu kita dah sebut. Haram tak melazimkan bagi batal dan sebagainya. Maka kerana tu ditanya ke pula, adakah sah sembahyangnya atau tiada sah? Kalau dia semaya juga sah atau tidak? Maka yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dan Syekh Ibnu Hajar di dalam Mughni dan Tuhfah. Dalam kitab Mughni yakni Syekh Khatib Syarbini, dalam Tuhfah ini Syekh Ibnu Hajar, bahawa tiada sah sembahyangnya, tak sah. Dan yang dirajihkan Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, sah sembahyangnya. Jadi masalah sah atau tidak berlaku khilaf, haram atau tidak berlaku khilaf. Tetapi kesimpulannya, afdalnya kita tidak qada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keempat, menyentuh barang yang antara pusatnya dan lututnya. Wallahu a'lam. Mula daripada sini. Mula daripada sini. Dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, jika baca ayat kafi satu surah niat sebagai wirid, boleh ke taihid? Memang dah jadi amalan surah kafi. Dia lebih kepada kalau bacaan yang lebih pada panjang begini, dia kira supaya bacaan lah. Seeloknya kalau kita tak baca tu lebih molek. Lain kalau bacaan yang pendek.
Tu kalau kita tanya guru-guru pun begitulah. Setengahnya kata tak payah bacalah. Kalau baca jenis banjir, kerana dia lebih berbentuk pada bacaan, bukan jenis zikir. Baik, satu lagi, macam mana nak tentukan hak kawasan masjid untuk kita berada time hadir kuliah. Hak kawasan masjid ni bergantung kepada niat mereka yang buat masjid lah. Jadi kalau dia niat membuat masjid pada kawasan tertentu, maka kawasan itu saja dikira ke masjid. Sebab tu dia ada hak luar dan hak dalam. Kalau yang di luar tu pun orang panggil bira-bira tangga ni pun dia niatkan sebagai masjid, maka itu dikira masjid, tetap haram untuk kita berada. Tetapi kalau dikirakan kebiasaannya kalau ada ditulis di dalam sahaja masjid, itu jelas sekali bahawasanya yang di dalam sahaja masjid. Lebih ihtiyat kita berada di luar daripada tangga sendiri. Itu kita ihtiyat. Kerana kemungkinan saja setengah berniat di tangga-tangga itu termasuk pada masjid, maka kita seboleh-bolehnya di bira-bira tangga dan sebagainya pun kita tak duduklah. Jadi masalah masjid ni bergantung kepada orang yang membina. Kalau dia niat luahlah. Kalau perempuan yang hafaz Quran, boleh ke mengulang waktu haid? Ni kalau kita nak pandai pada pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, tetap tak bolehlah dengan cara membaca. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, orang perempuan mengulang haid, orang perempuan haid yang nak mengulang ke bacaan Al-Quran, boleh saja dengan cara dia mengingat pada fikiran, itu harus. Ataupun dengan cara dia mendengar ke bacaan Al-Quran, itu pun harus. Maka dengan cara mengingat ataupun mendengar bacaan Al-Quran, tetap saja dia dapat menjagakan hafalan Al-Qurannya. Berbeza dengan setengah pendapat yang mana pada mazhab lain membenarkan. Tu pun atas dasar tujuan darurah setara mana. Kita tengok darurah kesempitan, sama jugalah dengan masalah kemarin. Tanya masalah nak mengajar Al-Quran, kita tengok kesempitan setara mana untuk agama tadi. Jadi kalau katakanlah tak perlu kita nak membaca, kita tegur kata panjang ke bacaan Al-Quran, kita suruh idgham ke, itu pun dah dapat membetulkan bacaan Al-Quran orang yang kita ajar, maka tu tak perlulah kita nak baca. Kalau siapa kita kena contoh, kena buat contoh, baru dapat difahami, baru dapat diperbetulkan, maka sekadar mana keperluan tadi. Jadi begitu jugalah masalah orang perempuan haid ni. Cuma di sana berbeza dengan masalah menulis. Ada Syafawi dengan Tahriri. Syafawi lain, Tahriri lain. Syafawi mungkin saja kita boleh taklid pada mazhab lain kerana darurah dan sebagainya. Kerana nak ikut pada jadual kita, memang susahlah. Boleh saja orang menipu dan sebagainya. Kalau masalah Tahriri bertulis, maka dalam kitab Umdatus Salik, seingat saya, menyebutkan bahawasanya masalah menulis ke ayat Al-Quran itu tidak berdosa walaupun tidak ada wuduk sekalipun. Kerana masalah yang diharamkan ialah menyentuh, membaca bagi orang berhadas besar, dan menyentuh bagi orang berhadas besar dan hadas kecil. Adapun semata-mata kita menulis, itu disebut dalam kitab Umdatus Salik, dibenarkan. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله